fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Untuk bawahan yang amat dihormati, sebelum ini kita mendengar nama bekas Perdana Menteri. Nah, berkaitan dengan penyalahgunaan dana RM700 juta yang melibatkan dua kerajaan yang lalu. Dan tempo yang disebutkan adalah pada tahun 2020 sehingga 2022, di mana pada ketika itu kita dapat menyaksikan dua Perdana Menteri yang mengangkat sumpah, yaitu Perdana Menteri ke-9 dan Perdana Menteri ke-8, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Kita juga tahu Ismail Sabri Yaakob sudah diambil keterangannya oleh SPRM. Tetapi persoalannya, di mana RM500 juta dana itu? Satu perkongsian daripada FB page Prajurit Bangsa, kemana hilang 500 juta zaman Abah, yaitu Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan dulu. Kecoh di media sosial tentang isu penyelewengan dana kerajaan sebanyak RM700 juta, apabila PDRM menyatakan terdapat laporan polis yang dibuat. Ia telah pun disahkan oleh Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintenden Asyari Abu Sama. Pengarah Komunikasi UMNO Datuk Lokman Nur Adam turut mengesahkan bahwa pegawainya telah membuat laporan berhubung perkara berkenaan di Balai Polis Setapak. Terbaru, SPRM mengesahkan bahwa siasatan terhadap penyelewengan ini telah dimulakan. RM700 juta yang didakwa diseleweng bukanlah satu angka yang kecil. Sewaktu zaman keluarga Malaysia, kos perbelanjaan publicity dikatakan ketika itu mencecah 200 juta. Tetapi penjenamaan dan publicity berkenaan keluarga Malaysia disaksikan sendiri oleh seluruh rakyat Malaysia. Jelajah keluarga Malaysia, billboard, drama, iklan di TV komersial, media massa, media cetak, media elektronik, dan media sosial. Naratif keluarga Malaysia yang menelan belanja publicity RM200 juta masih lagi dikira masuk akal. Melalui perbelanjaan sebesar itu, diikuti dengan pelaksanaan program-program berkenaan, RM200 juta yang dikatakan dibelanjakan zaman keluarga Malaysia masih lagi logik untuk dipertimbangkan, yaitu pada semasa pemerintahan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Berbeza sewaktu zaman publicity Malaysia Prihatin ataupun sewaktu zaman Abah memerintah. Dikatakan anggaran mencecah RM500 juta. Dana RM500 juta ini sangat banyak. RM500 juta kemana dibelanjakan soal FB page Prajurit Bangsa. Sewaktu zaman Malaysia Prihatin, ia adalah tempo pentadbiran berkuat kuasanya PKP di seluruh dunia. Program publicity Malaysia Prihatin tak banyak pun yang dianjurkan seperti zaman keluarga Malaysia. Bermaksud, sebetulnya kos perbelanjaan yang digunakan adalah lebih kecil daripada kos perbelanjaan publicity zaman keluarga Malaysia. Tak logik RM500 juta dibelanjakan. Tetapi penganjuran dan impak kepada rakyat tidak ada. Perbelanjaan RM500 juta telah direkodkan dan dikongsikan oleh PMX, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, sewaktu persidangan Dewan Rakyat. Dikatakan juga perbelanjaan publicity yang mencecah RM500 juta adalah keterlaluan. Persoalannya, kemana pergi RM500 juta berkenaan dibelanjakan dalam tempo pentadbiran yang singkat. Di dalam perkongsian dalam page yang sama, kemana perginya RM500 juta tak masuk akal perbelanjaan sebanyak itu dalam tempo yang singkat. Ditambah pula dengan tidak ada program berimpak yang dianjurkan. Nah, saudara-saudara, di dalam perkongsian FB page Prajurit Bangsa, perbandingan perbelanjaan penjenamaan tiga kerajaan, Malaysia Prihatin RM500 juta, PKP dinyatakan di sini, keluarga Malaysia RM200 juta, tidak habis dan baki dibawa untuk tahun 2023, jelajah keluarga Malaysia, billboard, iklan TV komersial, dan lain-lain. Manakala Malaysia Madani,
pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini tidak melebihi RM 100 juta peruntukan buat Malaysia Madani 2024. Temu Anwar, sambutan setahun bersama kerajaan, Madani, billboard, iklan TV, komersial, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda di sini? Adakah Muhyiddin Yassin sekali lagi akan didapati bersalah ataupun bagaimana? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton apa yang amat dihormati, umum mengetahui Sanusi yang berhadapan dengan kes mahkamah. Sudahlah kes mahkamah, kita juga dikejutkan dengan isu RII yang melibatkan nama Menteri Besar Kedah. Nah, saudara-saudara, terdapat banyak pertanyaan, persoalan yang timbul. Adakah dengan semua kes mahkamah ini yang melibatkan nama Menteri Besar Kedah, Sanusi, membolehkan beliau akan dipecat, dilucutkan daripada mana-mana jawatan yang dipegangnya sebagai MB Kedah dan juga sebagai Adun Jeneri? Nah, saudara-saudara, banyak yang berkata Sanusi ini bersalah. Tetapi ramai juga yang backup Sanusi. Nah, pada akhirnya, satu perkongsian daripada Facebook page Prajurit Bangsa. Ini ada 12 senarai yang dinyatakan di sini oleh Facebook page Prajurit Bangsa. Sanusi telah memohon. Sanusi sudah goyang. Sanusi telah memohon penangguhan sementara menunggu notis usulnya untuk memindahkan kes menghasut yang dihadapinya di Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam diputuskan berjaya atau tidak. Yang kedua, hakikatnya Sanusi sudah pula mulai rasa cuap dan goyang karena beliau tahu kalau beliau diputuskan bersalah, jawatan dan kerusi adun beliau perlu dikosongkan. Ini kerana yang ketiga, kalau Sanusi terbukti bersalah, mengikut Section 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Hasutan 1948 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM 5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Yang keempat, dan menurut perkara 48 Perlembagaan Persekutuan, individu itu akan hilang kelayakan apabila mereka dijatuhi hukuman penjara 12 bulan atau lebih atau didenda tidak kurang daripada RM 2.000. Yang kelima, sebab itu Sanusi cuba untuk melengah-lengahkan perbicaraan kerana saat dia terbukti bersalah, dia sudah boleh mengucapkan selamat tinggal kepada Dun Jeneri. Yang keenam, pun begitu, pihak pendakwaan telah menolak permohonan penangguhan Sanusi kerana pihak pendakwaan sedar ini adalah sekadar cubaan Sanusi untuk melengahkan perbicaraan. Yang ketujuh pula, Sanusi telah didakwa pada Julai 2023 dan dia mempunyai 6 bulan untuk memfailkan notis usul tersebut. Dan dokumen pula telah diserahkan pada 4 Oktober 2023. Malah dokumen yang diberikan bukan banyak, ada 11 dokumen saja. Yang ke-8, Sanusi ini kalau benar anak jantan, tidak perlu main pengecut begini. Kalau waktu ceramah punya takbur dan riak, kata tak bersalah, tidak takut dan untuk didakwa. Yang ke-9, bila nak dibicarakan sudah mulai terkucil. Nak lari sana sini, malah lagi nampak pengecut. Saksi semua sudah dipanggil, buat apa nak bawa ke Mahkamah Tinggi? Takkan nak panggil saksi kali kedua. Yang ke-10, sudahlah kesalahan Sanusi bukan kesalahan kecil. Kesalahan Sanusi adalah menghina Sultan. Takat orang PAS yang sangat menjulang Islam dan sistem beraja boleh biarkan sahaja. Yang ke-11 pula, cubaan Sanusi ini adalah satu penghinaan kepada institusi mahkamah. Kesucian mahkamah tidak boleh dicemarkan sebegini rupa. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan, akhir kata, pesanan terakhir saya buat semua, kita kena ingat, keadilan yang dilambatkan adalah keadilan yang dinafikan.
artikel ataupun maklumat daripada FB page Prajurit Bangsa. Sekiranya ini benar, habislah Sanusi. Itu persoalan yang pertama. Dan yang kedua, kalau Sanusi memang benar-benar disabit bersalah, pasti beliau tidak lagi akan memegang jawatan sebagai Adun dan MB Kedah. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Anda boleh melihat Facebook page Prajurit Bangsa untuk pengetahuan yang lebih lanjut. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.